betul. Jadi apa pandangan saya berbalik kepada saya masih ingat dulu mereka mengatakan barang siapa yang menghukum bukan dengan hukum Allah maka kafirlah ia dengan nyata. Habis semua orang UMNO ketika itu dikafirkan. Sembelihan orang UMNO dianggap haram. Bila orang UMNO menjadi imam, mereka mengatakan tidak boleh kita jadi makmum. Maka wujudlah perpecahan. Ini perpecahan juga menyebabkan berlakunya satu masjid, dua imam, dua saf. Jadi saya nampak perkara ini selepas mereka bersama dengan DAP tahun 2008. Kita lihat mereka melupakan benda ni. Mereka melupakan benda ni. Dan saya nampak kalau kita nak berubah pun, biarlah kita berubah daripada tidak baik kepada baik, baik kepada lebih baik, seperti mana yang nak dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Tapi memang kalau itu pun sekarang ni benda itu sejarah PAS dahulu. Dan kebanyakan ahli mereka termasuk generasi muda ni sudah lebih terbuka lagi. Apakah ini merupakan peluang terbaik untuk PAS bersama kali ini? Kalau dulu dia kafir kalau UMNO lagi susah mau apa. Tapi sekarang ni soal kafir tak timbul lagi. Cuma soal dari segi ideologi yang mungkin berbeza sikit atau pendekatan. Saya rasa kebanyakan generasi muda dalam PAS mereka ni terdiri daripada golongan-golongan intelek. Jadi bila mereka mempunyai ilmu yang cukup berdasarkan apa yang mereka pelajari, saya yakin mereka sedikit sebanyak buka mata. Apa yang PAS perjuangkan dulu tidak sama dengan apa yang PAS perjuangkan sekarang. Apa yang dulu PAS secara terang-terang boleh cakap, umpamanya dulu mereka kata mereka nak melaksanakan hukum hudud. Tetapi bila saya nak petik satu pertanyaan Wabi Khairi Jamaluddin bila dia berdebat dengan Husam Musa ketika itu naik Presiden PAS di Kota Baru Kelantan, di Balai Islam Rundang. Ketika itu Khairi bertanya dengan Husam Musa. Dia kata, Wabi, saya nak bertanya, adakah sekiranya pembangkang berjaya menang pilihan raya umum ke-13, adakah hukum hudud ini akan dilaksanakan? Pada ketika itu bila depan 6,000 orang ahli-ahli PAS, ketika itu jawapan Husam Musa cukup lancar, ya, kita akan laksanakan hukum hudud. Tetapi dalam tempoh tak sampai 48 jam, bila mana Lim Guan Eng menyatakan bahawa dalam manifesto Pakatan Pembangkang tidak ada hukum hudud, maka kita lihat bagaimana Husam Musa terpaksa memanggil balik sidang media mengatakan kalau mereka berjaya memerintah, mereka tak akan melaksanakan hukum hudud. Itu kan sebelum itu. Jadi saya nampak generasi muda boleh fikir, rakan-rakan kita dalam PAS ni pun boleh fikir bahawa PAS dah banyak berubah berbanding dengan dulu. Dan saya nampak sekiranya kalau PAS bersama dengan rakan-rakan UMNO, mereka berpeluang untuk melaksanakan banyak benda berkaitan dengan Islam dan juga orang Melayu. Dan saya nampak sekiranya orang Melayu ini bersatu, ianya secara tak langsung dapat melindungi rakan-rakan bukan Melayu juga. Yang ini kita kena faham. Ya, kita berhenti sekali lagi sana. Jumpa selepas ini. Soal jawab bersama Lokman Nur Adam, tanya pemikir Jabatan Awal Khas. Saudara, salah satu sebab PAS bila ia menolak bersama dengan UMNO ialah kerana mereka mengatakan dasar UMNO Asabiah, manakala dasar PAS Islam. Kerana itu perbezaan dasar ini tidak mungkinkan UMNO dapat bersatu. So macam mana kita boleh bercakap pasal program Melayu? Asabiah, itu pengertian Asabiah pun kita kena faham. Adakah yang UMNO buat menjaga kebajikan orang Melayu, menjaga kepentingan orang Melayu, menjaga hak istimewa orang Melayu, menjaga dasar ekonomi baru? Adakah ini yang dipanggilkan Asabiah? Apa yang mereka buat ini, UMNO buat, menjaga kebajikan dan sebagainya untuk orang Melayu, ini dipanggil dalam Islam dipanggil wataniyah. Wataniyah. Kalau kita lihat baginda Rasulullah sendiri bila dia memerintah, dia juga mengutamakan bangsa ni, bangsa Quraisy. Tetapi Asabiah ni sebenarnya ialah apabila kaum kita, kelompok kita, pakatan kita buat perkara-perkara yang batil, kita pertahankan. Yang ini sebenarnya Asabiah. Dia bila timbul perkataan Asabiah ni, dulu bila mana UMNO nak ditubuhkan, Anwar Malik mencadangkan supaya nama UMNO tu diberi nama UNO, United Malay Organisation. Dan datang pula Pendeta Zaba mencadangkan supaya perkataan nasional ditambah,
United Malay National Organisation ataupun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Hanya kerana perkataan kebangsaan itu, PAS terus menerus menikam UMNO dengan mengatakan bahawa UMNO sebuah parti yang mengamalkan Asabiah. Tapi kalau kita lihatlah, saya ambil contoh, siapa yang mempertahankan kebatilan bila mana isu Datuk Seri Chua Soo dengan skandal videonya dibangkitkan? Saya tidak lihat ada pemimpin UMNO ataupun pemimpin Barisan Nasional mempertahankan Datuk Seri Chua Soo. Kita lihat, mungkin mereka faham bahawa apa yang berlaku itu satu bentuk kebatilan. Tidak ada di antara pemimpin Barisan Nasional mempertahankan. Tetapi kalau kita lihat contohnya, bila mana Saiful Bukhari membuat laporan polis mengatakan bahawa dirinya telah dilihat oleh Datuk Seri Anwar, kita lihat ketika itu Mursyidul Ampa sendiri, Tuan Guru Nik Aziz, dia telah mengeluarkan satu kenyataan. Dia telah mencabar supaya Saiful Bukhari dan juga Anwar Ibrahim bermubahalah, maknanya bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Saiful Bukhari telah menyahut sumpah ini. Dia pergi ke Masjid Wilayah Persekutuan, dia bawa seorang imam Ramlan Perigi menjadi saksi. Dia telah melafazkan sumpah mubahalah ini, tetapi Anwar Ibrahim tidak melafazkan sumpah ini. Tetapi kita lihat Tuan Guru Nik Aziz mempertahankan. Begitu juga dalam kes yang melibatkan Elizabeth Wong. Kalau kita lihat bila mana Elizabeth keluar dalam internet dengan gambar dia yang tidak memakai pakaian yang sempurna, ketika itu kita lihat Tuan Guru Nik Aziz mempertahankan Elizabeth Wong dengan mengatakan bahawa tak salah bagi Elizabeth Wong, dia tak nak pakai baju ke, dia nak dalam rumah tak pakai baju, tak salah sebab dia bukan Islam. Dia tidak perlu malu dengan malaikat. Ya, betul, dia tidak perlu malu dengan malaikat. Tuan Guru Nik Aziz menyalahkan orang ambil gambar Helmi yang bersalah. Tetapi kalau kita lihat Helmi, bagaimana Helmi boleh ada dalam rumah Elizabeth Wong? Tidak ada laporan polis yang mengatakan bahawa Helmi pecah masuk rumah Elizabeth Wong. Dan bila pihak polis bertanya dengan Elizabeth Wong, siapa yang kamu syaki telah mengambil gambar kamu ketika kamu sedang tidur, jawapan Elizabeth Wong cukup lancar. Dia kata, saya mengesyaki bekas teman lelaki saya. Sepatutnya Nik Aziz, dia tak boleh pertahankan Elizabeth Wong. Dia sepatutnya mengatakan bahawa sebagai seorang esko kerajaan negeri Aden Bukit Lanjan, Elizabeth Wong kena tunjukkan contoh yang baik pada rakyat. Dia tidak sepatutnya membenarkan bukan murid agama Islam berkedudukan rumahnya. Tapi yang pada itu mungkin pandangan itu pandangan pribadi, yang apa yang orang itu, tapi bukan mungkin tidak mencerminkan pandangan PAS secara keseluruhan kan? Ya, tapi masalahnya sekarang apabila kenyataan-kenyataan yang jelas tak betul ni dikeluarkan oleh Tuan Guru Nik Aziz, saya tak nampak seorang pun berani membantah kan. Mungkin kita sepatutnya berpegang kepada amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tak betul, kita cakap tak betul. Saya dululah sebelum insiden pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya tengok Tuan Guru Nik Aziz ni dulu kalau UMNO buat tak betul, dia akan kata tak betul. Kalau PAS buat tak betul, dia akan kata tak betul. Kalau UMNO buat benda betul pun, dia akan iakan benda yang betul. Tetapi itu tak berlaku sekarang. Beliau sendiri telah berubah. Tapi saya pernah ingat, sebab itu saya katakan tadi, kerana ini politik, jadi orang politik memiliki agenda politik masing-masing. Kerana itu saya bertanya lagi salah, bolehkah kejayaan perpaduan Melayu ini dicapai dengan usaha orang politik saja? Dia masalahnya sekarang ni, orang yang tak politik, contohnya NGO, mereka tidak bertelaga di antara satu sama lain. Yang dilihat bertelaga, yang dilihat saling bercakaran di antara satu sama lain ialah penyokong-penyokong kedua buah parti politik ini. Jadi suka tak suka, rakan-rakan NGO boleh bersama mendesak kepimpinan kedua-dua pihak untuk menjayakan penyatuan ini. Ini usaha yang boleh mereka laksanakan. Contohnya dulu tahun 2008 kita ada Majlis Permufakatan Melayu, Datuk Osman Bakar kata silap saya. Dan sekarang pun ada banyak NGO-NGO baru yang mereka ni boleh melakukan desakan supaya dua buah parti ini lupakan sejarah silam. Saya nak cakaplah, kalau nak kira benda-benda tak baik yang dilakukan dua-dua politik ini, dua-dua ada buat silap. Kita bukan maksum, kita bukan malaikat. Dua-dua ada buat silap. Tapi kenapa kita nak ambil kesilapan satu sama lain ini untuk bersatu? Mana pernah ada parti politik berjaya bersatu dengan membangkitkan kelemahan di antara satu sama lain? Kita buang semua titik perbezaan, kita cari titik persamaan, baru kita boleh bersatu. Ni
saya tertarik dengan apa ni, kenyataan Ustaz Nasruddin Hassan, Ketua Dewan Pemuda PAS.